Apabila beriman kepada hari akhirat merupakan asas penting dalam rukun iman, maka ia tidak sempurna melainkan dengan berhimpunnya dua perkara ini. Yang pertama, beriman dengan adanya hari akhirat secara ijma', ringkas. Dan inilah garisan yang paling rendah, untuk mencapai satu rukun daripada rukun-rukun iman. Beriman secara ijma'. Yang kedua, beriman kepada segala berita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai perkara-perkara ghaib yang berlaku selepas mati. Yang kedua ini ialah beriman secara tafsil. Kita ada beriman secara ijma' dan kita ada beriman secara tafsil. Yang dikatakan beriman secara ijma' ialah kita beriman di sana ada hari akhirat. Beriman secara ringkas sahaja, sekadar beriman kepada rukun sahaja. Dia sekadar memadai untuk menjadi seorang Islam, sekadar memadai untuk menyempurnakan dua kalimah syahadat sahaja. Dan iman yang ada pada kita secara ijmal ini perlu ditingkatkan sehingga dia menjadi iman yang tafsir. Apabila kita beriman secara tafsil, barulah kesan beriman pada hari akhirat lahir pada diri kita. Selagi mana kita tidak beriman secara tafsil, selagi itulah tidak akan lahir kesan beriman kepada hari akhirat dalam diri kita. Sebab beriman secara tafsil maknanya kita beriman secara terperinci akan apa sahaja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan diberitahu oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dikhabarkan oleh Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas kematian. Lalu kita beriman kepada peristiwa itu satu persatu. Dari sini akan lahir kegerunan, dari sini akan lahir ketakutan, dari sini akan lahir kebimbangan, kerisauan. Dari sinilah kesan beriman kepada hari akhirat akan muncul dalam diri kita. Kalau kita beriman secara ringkas, sekadar beriman kepada rukun iman yang kelima, kita beriman di sana ada hari akhirat, sekadar itu sahaja. Sahabat sekalian, kesan beriman tidak muncul. Malahan tindakan manusia yang begitu selalunya mencerminkan seolah-olah dia tidak pernah beriman kepada hari akhirat. Sebab itu semua kita yang ada malam ini, pada diri kita kena ada dua iman ini. Beriman secara ijma', dalam masa yang sama kita berusaha meningkatkan iman kita sehingga sampai ke tahap tafsil. Beriman kepada hari akhirat secara tafsil. Itu yang perlu kita buat, itu yang perlu kita capai.
Kami bentangkan di sini perkara-perkara yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih dalam konteks beriman kepada hari akhirat. Baik, dalam kitab kita ni dibentangkan kepada kita beberapa pentafsilan terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas kematian. Walaupun kitab ni tak muatkan semua, banyak benda lagi yang tidak dimuatkan di sini, namun secara umumnya kita sudah ditunjukkan contoh bagaimana beriman secara tafsir. Sebahagian lagi yang tak disebut dalam kitab ini, yang itu kewajipan kita menyemaknya pada kitab-kitab yang lain. Baik, yang pertama, beriman kepada hari akhirat dalam bentuk pentafsilannya. Yang pertama ialah fitnah di dalam kubur dan soalan malaikat. Orang yang beriman secara ijmal, dia hanya beriman di sana ada hari akhirat. Itu saja. Bila disebut tentang fitnah di dalam kubur, dia tidak tahu menahu tentangnya. Bila disebut soal munkar dan nakir, dia tidak tahu menahu tentangnya. Malahan dia tidak mengambil kisah langsung tentangnya. Orang yang beriman secara tafsir, dia beriman kepada semua peristiwa-peristiwa yang diberitahu oleh Rasulullah kepadanya. Diimani satu persatu peristiwa itu. Baik, di antaranya ini, wajib kita beriman kepada perkara-perkara yang diceritakan kepada kita oleh Rasulullah SAW, yang terdiri daripada fitnah di dalam kubur, soal dua malaikat yang akan menanyakan soalan mengenai Tuhan, agama dan Rasul, sebagaimana tersebut di dalam beberapa hadis sahih, menjelaskan bahawa manusia akan disoal di dalam kubur mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila kita sebut soal munkar dan nakir di dalam kubur, pertama kita wajib mengambil ilmu tentangnya. Setelah kita mengambil ilmu ma'rifah, kita mengisbatkan peristiwanya. Kita menerima peristiwa itu sebagai peristiwa yang benar, yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, kita beriktikad dengan jazam. Inilah peristiwa yang akan berlaku pada setiap manusia di dalam kubur masing-masing. Peristiwa ini akan ditempuh oleh semua manusia. Kita yang ada ni, insya-Allah kita akan tempuh bila tiba masanya. Sahabat kita yang kembali ke rahmatullah semalam, dia sedang menempuh apa yang sedang kita bincang ini. Mudah-mudahan tahlil arwah yang kita tahlilkan untuk dia, Al-Fatihah yang kita sedekahkan untuk dia, meringankan sedikit bebanannya ketika disoal oleh para malaikat nanti. Maka kita beriman dengan i'tiqad yang jazam bahawa di dalam kubur ada soal para malaikat. Dan sahabat semua tahu, ada kumpulan-kumpulan orang Melayu beragama Islam di Malaysia yang tidak percaya terhadap soalan dua malaikat ini. Ada, tapi alhamdulillah bukan kita. Kita yakin dan percaya sepenuhnya. Namun dalam masyarakat Melayu ada orang bersoal, betulkah ada
soal munkar dan nakir? Jawapannya betul, kerana ianya dibuktikan oleh hadis Nabi SAW yang kita akan semak malam ini. Tapi orang ni tak percaya pada hadis, dia percaya pada Quran saja. Macam mana? Bila dia percaya pada Quran, dia tolak hadis, jawapannya dia tolak Quran sekali. Lantaran itu dia bukan Islam. Menolak hadis Nabi SAW menjadikan orang itu murtad. Hukum orang murtad, man baddala dinahu faqtulu. Siapa tukar agama, kata Nabi, potong kepala dia. Kalau kita potong dahulu, hari ini tak muncul lagi, tapi dulu tak potong, muncul lagi. Pak Kasim dengan Tok Jebat muncul lagi. Kalau kita potong kepala dulu, tak muncul dah. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, benda-benda yang beginilah yang mengundang kemurkaan Allah. Apabila orang cabar hadis Nabi SAW, apabila orang pertikai hadis Nabi, hukum dan perintah Quran dipermainkan, dan kita buat dono je, buat tak tahu je, relax je, tak ada apa. Lepas satu bala datang kepada kita. Cuba sahabat lihat urutan peristiwa. Selepas itu, selepas muncul kembali kumpulan yang menentang hadis Nabi ini, selepas munculnya Pak Kasim dengan Ang Jebat ni, maka sahabat jangan lupa, kita dijuruti dengan lepas satu bala. Belum habis tunggu, ada lagi. Baik. Jadi ada orang tak percaya, ya, tak percaya. Alhamdulillah kita tidak terlibat dengannya. Kita yakin dan percaya sepenuhnya. Baik, di dalam kubur setiap manusia, sama ada yang berkubur atau tidak berkubur. Sebab sahabat kena faham begini, yang kita nampak batu nisan tu alam dunia yang terang dan nyata. Alam kubur ialah alam barzakh, alam yang gaib. Sama ada manusia itu dikuburkan atau tidak dikuburkan, dia tetap ada alam barzakh. Lantaran itu tetap ada soal dua muka dan nakir ini. Soalan malaikat ini akan ada, walaupun dia tidak dikuburkan, walaupun kuburnya tidak diketahui di mana, walaupun dia mati dimakan oleh binatang buas, tubuh badannya berkecai dimakan oleh binatang buas, namun dia tetap ada alam kuburnya, alam barzakhnya, yang padanya disoal. Yang kita nampak batu nisan itu alam dunia, yang kita gali nampak tengkorak itu alam dunia. Alam barzakh bukan itu, alam yang lain daripada kita. Sebab itu kedatangan dua malaikat menyoal manusia tidak boleh dirakam oleh kamera, tidak boleh dirakam oleh CCTV. Sebab CCTV itu alam yang nyata. Kedatangan dua malaikat kepada si mati adalah alam gaib. Di antara soalan yang akan disoal, yang pertama, siapakah Tuhan kamu? Soalan dah bocor. Budak kecil pun tahu ni, ma rabbuka. Anak kita mengaji pasti pun tahu. Tapi sayang, yang menjawabnya ialah seluruh umur hidup kita di muka bumi. Itu yang menjawabnya,
bukan mulut yang menjawab. Kalau mulut jawab sahabat hafal, sungguh-sungguh jangan bagi lupa. Bukan mulut yang jawab. Yang menjawab ialah umur kita. Daripada hari balik kita sampai hari kita meninggal dunia, apakah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala sekenal-kenalnya sehingga kita gerun, takut, risau, bimbang terhadap hukuman bala bencana daripadanya? Kalau kita kenal sekenal-kenalnya sehingga kita gerun, takut kepadanya, ya, kita boleh jawab. Orang yang hidup sombong, takabur, melawan Allah, dia tak akan boleh jawab. Sebab sepanjang hidupnya mengingkari Allah, sepanjang hidupnya dia sombong, takabur pada Allah, maka dia tak akan boleh jawab. Sebab itu yang menentukan jawapannya ialah hidup kita sekarang. Kalau ikut soalan mudahnya, soalan pertama, siapa Tuhan kamu? Jawapan paling ringkas, Allah. Ya, apakah agama kamu? Islam. Siapa tak tahu jawab? Tapi yang menjawab bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Yang bertutur ialah amalan kita. Sepanjang kamu hidup dalam Islam sempurna, akidahnya, syariahnya, cara hidupnya, perjuangannya, kamu hidup dengan Islam yang sempurna, kamu boleh jawab. Kamu hidup dengan sekular, kamu tak boleh jawab. Soalan ketiga, siapakah Nabi kamu? Di Malaysia ni, siapa tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapa tak kenal? Budak-budak kecil pun, ya anak-anak hari-hari tak lagi kenal dia. Semua orang kenal. Tetapi sejauh mana kamu menyambut ajaran yang Nabi bawa, kemudian kamu membawanya untuk orang lain pula. Sejauh mana kamu menyambung perjuangan Nabi semasa kamu berumur di atas muka bumi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, berselawat kepada Nabi adalah sunnah. Menyambung risalah Nabi adalah wajib. Nak berselawat, bersalawatlah, selawatlah tanpa henti, tak ada masalah. Tetapi jangan tinggal perjuangan Islam. Yang Nabi bawa, yang kita kena sambung. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, 3 soalan ringkas, jawapannya sudah ada. 3 soalan ringkas, jawapannya sudah ada. Tetapi sayangnya jawapan ini tidak dijawab dengan mulut kita hari ini. Dia dijawab dengan amalan sepanjang umur yang kita miliki. Orang yang beriman akan menjawab, Tuhan kami ialah Allah. Yang menjawabnya ialah amalannya. Agama kami ialah Islam. Mengapa dia boleh jawab Islam? Sebab dia hidup dengan cara hidup Islam. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman boleh menjawab ketiga-tiga soalan ini. Adapun orang-orang yang ragu-ragu, orang yang ragu-ragu ini termasuk orang Islam yang ragu-ragu. Apatah lagi orang munafik, apatah lagi orang yang kafir masuk dalam golongan ini. Adapun orang yang ragu-ragu, ia menjawab, saya tidak tahu. Itu jawapannya. Bila ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapannya, saya tidak tahu. Saya mendengar orang berkata sesuatu, saya pun turut perkataannya.
Dia mengaji sekelidak, dia dengar orang cakap saja. Ini namanya taqlidul a'ma. Dia ikut membabi buta. Lalu ia dipukul dan disiksa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan demikian, apa yang dikemukakan tadi itu adalah ringkasan daripada himpunan hadis-hadis Nabi tentang soal malaikat di dalam kubur. Himpunan. Daripada himpunan itu dikeluarkan kesimpulannya begini. Sekarang baru kita nak rujuk hadis-hadis Nabi yang dimaksudkan itu. Yang pertama, daripada Asma radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta jannata wan nar." Nabi menyatakan tidak ada suatu perkara yang belum diperlihatkan kepada aku, melainkan semua Nabi dapat melihatnya. Melainkan dapat juga aku melihatnya di tempat aku ini, iaitu sebagai seorang Nabi akhir zaman. Allah tunjukkan kepada Nabi segala-gala perkara-perkara yang berlaku di hari kiamat nanti. Sampailah ke peringkat Allah tunjukkan pada Nabi syurga dan nerakanya. Bukan sekadar melihat syurga, malah melihat penghuninya. Bukan sekadar melihat neraka, tetapi juga melihat penghuninya. Bukan sekadar melihat syurga, turut juga melihat penghuninya. Nabi kata, Allah tunjuk pada aku semua benda yang berlaku di hari kiamat kelak, termasuk syurga dan neraka. Maka di antara perkara yang Allah tunjuk pada Nabi, fa'uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Lalu Allah wahyukan kepada aku, kata Nabi, annakum, sesungguhnya kamu semua manusia, kamu semua tuftanun, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur masing-masing. Diuji di dalam kubur. Semua kena uji. Saya kena uji, sahabat-sahabat kena uji, muslimat kena uji. Semua kita akan diuji. Misla aw qariban min fitnatil masihid dajjal. Yang mana fitnah dalam kubur ni sama macam qariban, atau misla, sama seperti, atau hampir sama seperti fitnah al-masihud dajjal. Ya, bila hampir dengan qiyamah nanti, setelah matahari terbit dari barat, lahirnya dabbah, binatang yang keluar daripada tanah. Dia keluar di siang hari dan dia bercakap-cakap dengan manusia. Dia boleh bersoal jawab, kita boleh soal jawab dengan dia. Binatang yang ada setakat hari ini tak boleh cakap, yang ada mengajuk cakap. Kalau tuan dia ada Assalamualaikum, dia tak boleh. Semua Assalamualaikum, tanya apa pun Assalamualaikum. Itu namanya ajuk cakap. Dia tak boleh cakap. Dabbah yang keluar ni dia bercakap. Dia kenal orang beriman, dia kenal orang munafik, dia kenal orang bertakwa, dia kenal orang fasik, dia kenal orang zalim, dia kenal. Bila dia bertemu dengan orang yang tak yakin kepada hukum Allah, dia akan bertanya, mengapa kamu tak yakin pada hukum Allah? Orang tu kena jawab. Ya, dia keluar siang hari. Duhan disebut dalam riwayat.
Dia keluar dari tanah siang hari, bukan malam hari. Kita nampak dia keluar di tanah. Tiba-tiba dia kata, "Pakcik, mengapa pakcik tolak hukum Allah?" Nak jawab jangan. Ya? Sebab tu ada ulama yang mengulas betapa hinanya manusia sehingga binatang menegurnya. Mengapa hina teruk begitu? Sebab manusia menegurnya tak nak pakai. Allah hantar binatang lah. Ulama, guru, orang alim menegur tak nak pakai. Ya, maka Allah hina manusia, hantar binatang. Binatang yang dia pandang hina, tapi binatang tu beriman kepada Allah, yakin pada Allah. Yang tak yakin dia. Selepas dakwah itu muncul Dajjal, seorang manusia lelaki dari keturunan Yahudi. Manusia tulen macam kita, tetapi Allah beri kuasa pada dia sebab dia mengaku dirinya Tuhan. Bila dia mengaku diri dia Tuhan, Allah bagi kuasa. Kalau Allah tak bagi kuasa, dia mendakwa dirinya Tuhan, siapa nak percaya? Sebab tu bila dia mengaku dirinya Tuhan, Allah beri kuasa. Jadi sahabat sian, seperti mana orang yang difitnah oleh Dajjal ketika itu, macam itulah soal muka nakir di dalam kubur. Sehebat itu. Cuba tengok sahabat sian, maknanya berat tu. Soalan-soalan yang dikemukakan ini suatu benda yang berat. Sebab Nabi samakan dengan fitnah munculnya Dajjal. Dajjal datang bawa syurga, bawa neraka. Bukan bawa kain batik je. Dia bawa syurga, neraka. Nampak syurga depan mata, nampak neraka depan mata. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu Dajjal. Dasarnya fitnah Dajjal, maka fitnah di dalam kubur sama hebat dengan fitnah Dajjal. Sebab orang yang meninggal dunia sebelum kemunculan Dajjal, mereka tidak sempat hidup sezaman dengan Dajjal dan mereka tidak bertemu dengan Dajjal. Lantaran itu mereka akan disoal di kubur sama hebat dengan fitnah Dajjal. Sambung. Baik, kalau sahabat teliti hadis tu, Nabi kata annakum tuftanuna fi quburikum. Macam mana orang ijtihadi boleh tolak ni? Dia kata mana ada soal muka nakir dalam kubur, mana? Jelas dan terang. Hadis ini akhrajahul Bukhari tu di bawah. Sebab itu kalau ada orang yang menolak soal muka nakir di dalam kubur, sahabat suruh dia mengucap semula. Kalau dia tak nak mengucap, tinggalkan dia. Sebab imannya batal dengan penafian itu. Yuqal ma ilmuka hadzal rajul bihadzal rajul. Lalu malaikat tanya manusia yang masuk ke alam kubur tadi, malaikat tanya dia, ma ilmuka, apa yang kamu tahu tentang lelaki ini? Lelaki yang dimaksudkan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk hadis-hadis Nabi, kita bertemu dengan gaya bahasa soalan muka dan nakir itu berbeza-beza antara satu hadis dengan satu hadis Nabi. Yang biasa orang Melayu kita dengar, soalan dia berbunyi ma nabiyuka. Itu yang selalu kita dengar. Tapi bila kita rujuk hadis Nabi, dia ada berbagai-bagai gaya bahasa. Dalam hadis ni dia tak tanya ma nabiyuka, tapi soalannya maksudnya sama. Soalannya berbunyi ma ilmuka. Apa yang kamu ada ilmu, apa yang kamu tahu tentang lelaki ini? Lelaki yang dimaksudkan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, awil muqin, ataupun orang-orang yang yakin. Baik, sebab itu sahabat sian, perkara pertama kena jaga akidah. Memang
hisapan amalan yang pertama sekali sembahyang. Tapi hisap sembahyang tu di padang mahsyar nanti. Soalan dalam kubur mula-mula sekali. Soalan dalam kubur menyentuh akidah. Soalan ini, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang lelaki ini? Yang ini kita kena buka kitab akidah dan semak perbincangan beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Di dalamnya ada perbincangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita jumpa jawapan bagi soalan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, akidah dulu ditanya. Sembahyang di antara soalan pertama yang Allah tanya melibatkan amalan. Amalan sembahyang ditanya dulu. Ya, jangan salah faham. Dalam bab amalan Allah tanya sembahyang dulu. Sembahyang sempurna, amalan lain sempurna. Sembahyang lingkup, amalan lain lingkup. Itu dah isu amalan. Di padang mahsyar kelak, waktu masuk ke dalam kubur, soalan yang ditanya akidah dulu. Baik, adapun orang-orang yang beriman, yang yakin 100%, awil muqin, ataupun orang-orang yang yakin, fayuqal, lalu mereka menjawab, wa Muhammadur Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah, ja'ana bil bayinat, dia datang membawa keterangan yang jelas dan terang untuk kami, wal huda, dan dia datang membawa hidayah dan petunjuk. Fa'ajabna, lalu kami sahut, kami menyahut apa yang dibawa olehnya, kami menyahut hidayahnya. Wattaba'na, dan kami mengikutinya. Huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad, diulang salasan 3 kali. Sahabat tak payah apa? Jangan apa? Ya, jangan apa? Sebab yang akan jawab bukan hafalan sahabat. Yang jawab ialah sejauh mana kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana dua perkataan itu, fa'ajabna, sejauh mana kita menyahut apa yang Nabi bawa, wattaba'na, sejauh mana kita ikut Nabi. Ini yang akan jawab. Kalau apa yang Nabi bawa tak ikut, nak jawab macam mana? Sebab itu kita pelik sahabat sekalian. Orang ajak kembali pada Allah, ajak berdoa, dia pun tak tutup kepala. Itu yang saya dengar tu. Saya tengok dalam TV, ya. Bila di show mikrofon pada dia kata, marilah kita berdoa pada Allah banyak-banyak. Ya, kita kembali pada Allah. Dia pun tak tutup kepala, tak tutup aurat, perempuan. Ya. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sesuatu kemurkaan Allah perlu dibuang terlebih dahulu sebelum kita mengangkat tangan kepada-Nya. Ya, angkat tangan boleh, tapi kena buang dulu apa yang kita buat salah. Kena mengaku dulu kita buat salah. Kena buang dulu apa yang salah kita buat. Baru kita angkat tangan minta pada Allah, maafkan kita, ampunkan kita. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan sahabat angkat tangan dalam keadaan sahabat masih melawan Allah. Allah suruh tutup aurat, tak mau tutup aurat, tapi tangan angkat. Ya. Yang seronoknya pula, satu grup angkat tangan berdoa, satu grup konsert. Ya, sampai mati-mati pula tu. Bila tengok budak Melayu, Melayu Islam tu. Ya. Pakatlah semayang hajat ramai-ramai. Yang terbomo buat kerja syirik pun ada juga. Hak mana satu nak pakai? Mana nak pakai? Agak-agak mana nak pakai? Baik.
beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, mereka akan menjawab soalan itu dengan amalan mereka. Sepanjang mereka hidup di dunia, mereka beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akidah mereka sama macam akidah Nabi, syariah mereka sama macam syariah Nabi, cara hidup mereka sama cara hidup Nabi. Malah jihad dan perjuangan mereka sama dengan jihad perjuangan Nabi. Di samping mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab selawat itu sunnah. Yang 4 perkara tadi adalah wajib dan asas. Baik, dia sejauh mana ajabna wa tabakna itu. Kalau kita ikut Nabi sepenuhnya, kita sambut seruan Nabi sepenuhnya, insya-Allah kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Baik, setelah orang yang beriman dijawab dengan jelas dan terang, fayuqalu nam salihah, lalu malaikat yang menjaga kubur itu berkata kepadanya, nam salihah, tidurlah sebagai tidur seorang yang soleh. Ya, apa makna? Makna dia berehat penuh, tidak ada hukuman, tidak ada siksaan, tidak ada api yang datang, tak ada. Malaikat kata nam salihah. Nam, kamu tidur seperti tidur seorang yang soleh. Tak ada benda yang akan diganggu pada kamu. Maknanya kalau lepas ini, lepas sekadar. Tapi kita lihat nanti yang tak lepas apa jadi. Baik, sahabat siap. Qad alimna an kunta la mungkinan bihi. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa kamu memang percaya kepadanya. Habis, selesai. Ya, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang bila disoal kita dapat menjawab dengan sempurna. Allahumma arhamna idza sir ilaina munkara wa nakir wa alqaya alaina su'al. Allahumma alhimna al-jawab, Allahumma alhimna al-jawab, Allahumma alhimna al-jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ketika mana kami didatangi oleh 2 malaikat yang mereka akan menyoal kami beberapa soalan. Ya Allah, ilhamkan kami jawapannya. Ya Allah, ilhamkan kami jawapannya. Ya Allah, ilhamkan kami jawapannya. Apa jawapannya? Jawapannya ialah wa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda fa'ajabna wa tabakna wa Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Itu yang kita minta Allah ilhamkan pada kita supaya kita boleh jawab satu hari nanti. Selesai orang beriman, mari tengok orang tak beriman pula. Wa amman munafiqu, adapun orang munafik, awil murtab, ataupun orang yang ragu-ragu, tak yakin. Dia tak yakin. Orang yang tak yakin, bila disoal soalan tadi dia jawab la adri, aku tak tahu. Itu jawapannya. Ya, sedangkan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi mengapa jawapannya aku tak tahu? Sebab jawapan berdasarkan perjalanan hidup sepenuhnya. Dari hari balik sampai hari meninggal, berapa umur kamu dari hari balik sampai meninggal? Sebelum balik kamu bukan mukallaf.
Dari hari balik sampai meninggal, katakan umur kamu 45 tahun. Dalam masa 45 tahun tu kamu buat apa? Maka itulah penentu kepada jawapan. Lalu dia kata, sami'tun nas, aku mendengar manusia berkata sesuatu, faqultu, lalu aku pun kata sepertinya. Nampak? Bukan dia tak boleh kata, dia boleh kata. Ya, orang kata Muhammad, aku pun kata Muhammad, tapi dia tak ada ini. Dia jahil, dia tak yakin. Dia tak pernah pun mengambil apa yang Nabi bawa. Sebab itu sahabat, nak jawab soalan ini, saya ringkaskan. Pertama, akidah kena sama dengan Nabi. Yang kedua, syariah kena sama dengan Nabi. Yang ketiga, cara hidup kena sama dengan Nabi. Yang keempat, perjuangan. Saya ulang di sini banyak kali. Dan di mana-mana pun saya akan ulang benda ni, sebab ini teras dan kasar. 4 benda ni sempurna, sahabat tak perlu bimbang dan risau. Semua soalan boleh dijawab. Yang keempat, perjuangan Nabi. Lihat Nabi berjuang macam mana. Kita kena berjuang macam Nabi. Nabi berjuang untuk menegakkan negara Islam. Kita wajib berjuang untuk menegakkan negara Islam. Nabi berjuang untuk mengembalikan hukum Allah dalam negara Islam itu. Kita wajib berjuang untuk mengembalikan hukum Allah di atas muka bumi. Sahabat sekalian, mesti sama. Selesai satu hadis. Kita lihat hadis yang kedua. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Apabila seorang hamba diletak di dalam kuburnya dan sahabat-sahabatnya wa tawalla anhu ashab, kawan-kawannya mula meninggalkannya, sahabat andanya berpaling balik, annahu la yasma'u qur'a li'alihim, sesungguhnya orang yang dikuburkan tadi mendengar derupan selipar mereka. Kita hantar orang mati masuk kubur, kita berjalan balik, dia dengar selipar tu bunyi. Mula-mula tu ramai pra. Lama-lama sikit tinggal pra. Tak ramai dah. Ada 2 orang, 3 orang. Lama-lama sunyi, tak ada bunyi apa lagi dah. Orang yang mati mendengar derupan selipar yang digerakkan di atas kubur, berjalan meninggalkannya. Sebab itu sahabat yang berdasarkan itu kita baca talqin. Kalau selipar, bunyi selipar dia dengar, kita pesan pun dia boleh dengar. Cuma satu je, benda pesan ni, benda yang kita dah buat, kita dah beramal, dipesan, itu baru dia. Kalau tak pernah beramal, dipesan, dia nak buat macam dia buat macam kita baca talqin ni, pesan ke dia. Kalau dia lurus di dunia, dia masuk kubur, kita pesan, pesanan kita tu amat berguna baginya. Tetapi kalau dia tak tahu apa-apa, akidah tak tahu, syariah tak tahu, cara hidup Nabi tak tahu, perjuangan Nabi tak tahu, yang dia tahu kedai judi je. Sahabat pesan agak-agak dia tengah gitu, apa pesan aku tak tahu. Sebab itu sahabat sekalian, talqin itu kita baca untuk memesan pada si mati. Sebab si mati mendengar. Berdasarkan hadis ini, bila kita kebumikan jenazah, kita berjalan balik, dia dengar kita berjalan balik. Zaman Nabi ada selipar, motor tak ada, motor pun dia dengar balik. Motor kapcai dia exhaust besar sikit, lagi kuat bunyi, dia dengar motor tu balik. Sama
Cuma dia tak ada kubur yang zahir di dunia. Kubur yang alam barzah tu dia tetap ada. Cuma derupan ini tak ada lah. Siapa nak pergi ke bumi dia masuk dalam tu ya. Namun kedatangan muka dan nakir tetap sama. Ya. Oh, jangan sahabat silap. Kalau gitu tak payah balik dah duduk situ. Malaikat maut tak mari, malaikat muka nakir tak mari lah. Dah, dia mari semua tu. Dia nak menceritakan bahawa malaikat ni datang segera. Bila kita balik, terus dia datang. Dia nak cerita kedatangan malaikat itu adalah dengan kadar yang segera. Bukan makna kalau kita tak balik, dia tak datang. Oh, hebatlah begitu. Ya, kita balik, kata balik, dia tetap datang. Cuma riwayat ini, dia nak menceritakan bahawa orang yang duduk dalam kubur tu, dia dengar apa yang berlaku di atas kuburnya. Dia dengar, kita baca talqin tu dia dengar. Ya, dia dengar. Ya. Dan hadis ini dia sekadar nak ceritakan bahawa orang yang berada dalam kubur itu, dia tahu apa yang berlaku di atas kubur itu. Ya. Kemudian hadis ini nak jelaskan pada kita bahawa malaikat akan datang dengan kadar segera. Sebab orang pergi kubur, dia tak duduk lama-lama. Ada orang duduk lama-lama. Tambah orang Melayu teguh hantu. Arab dia tak teguh hantu. Sebab pergi Mesir tengok kubur bawah atas rumah dia. Orang Arab tak takut hantu. Rumah dia atas kubur. Bawah ni kubur, atas ni rumah dia. Ya. Bila ada orang mati, dia pergi buka pintu kubur tu, masuk jenazah tak tepi kawan yang lama, tutup, dia naik atas rumah dia balik. Tak takut hantu pun. Oh, kita orang Melayu takut hantu. Ke bumi jenazah pula petang, tempat kubur tu pula kebun getah. Oh, lagi cepat kelam. Pukul 5 dah sunyi dah, ya. Angin pula bunyi, pokok bulu pula bunyi cerak-cerak dan cerak. Oh, lagi takut. Dia tak duduk lama, dia ke bumi. Ya. Pak Imam nak baca talqin pun dia tak senang. Sebab kawan balik, pekat-pekat balik, Pak Imam mati air. Takkan tinggal kita 3 orang. Cerin bulu rumah Pak Imam pun. Dia nak menceritakan bahawa malaikat yang menyoal tu, dia akan datang dengan kadar yang segera. Ya, kalau orang tu tak ada kubur yang lain, dia mati dimakan binatang buas, dia mati hanyutkan dalam laut, dia tetap ada alam kubur, alam barzah. Cuma yang dia tak ada batu nisan tu saja. Alam barzah dia ada, soal muka nanti tadi tetap ada. Soalan muka tadi tetap ada. Ya, malaikat itu tetap datang kepadanya, bertanya soalan-soalan yang disebut tadi. Sebab itu tak ada masalah, ya. Berpuluh-puluh manusia dikebumikan dalam satu liang lahat, tak ada masalah. Ya, malaikat akan datang pada setiap orang. Jangan pula sahabat kata malaikat keliru mana satu. Dah. Sebab apa yang kita bincang ialah alam ghaib yang merupakan alam barzah. Setiap orang yang mati dia ada alam barzah dia sendiri, maka malaikat akan datang kepadanya. Walaupun jasadnya bertindan-tindan begitu, zahir dunianya jasadnya bertindan-tindan begitu dalam satu liang lahat contohnya, ya, tetapi dari sudut ukhra yang akhiratnya, dia tetap ada alam barzah khusus untuk dirinya. Setiap orang ada alam barzah khusus untuk dirinya, yang tidak bercampur dengan orang lain. Baik, sahabat siang, dia dengar. Qala, lalu Nabi SAW menyatakan, atahu malakani, maka datang kepada si mati tadi 2 malaikat. 2 malaikat akan datang pada si mati tadi. Dia akan datang 2 malaikat, bukan 1, 2. Fayuqidanihi,
malaikat itu datang. Kemudian kedua-dua malaikat itu membangunkan lelaki itu, bagi dia duduk. Kata sahabat, duduklah. Ya, sahabat sihat, malaikat itu dudukkan orang itu. Ya, soalan nak ditanya ni. Ya, kalau sahabat dipanggil ke Bukit Aman, masuk dalam bilik, kemudian ya, nak ditanya beberapa soalan. Agak-agak asal tu. Oh, lembut lutut tu. Ini yang nak tanya pula malaikat. Dia datang angkat kita dari keadaan kita baring tu, dia angkat kita duduk. Dan kita duduk depan mereka berdua, dan mereka nak tanya soalan. Baik, sahabat sekalian, fayaqulani lahu. Lalu dua malaikat tadi bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu kata terhadap lelaki